bagi isyarat je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah, akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersyukur hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmatnya dapat sekali lagi kita bertemu pada petang yang penuh barakah ini bagi kita meneruskan perbincangan kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan karya yang dikarang oleh Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah. Semoga kelas kita ini memberikan manfaat yang banyak dalam kehidupan kita, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Dalam perbincangan kita pada petang ini, insya-Allah kita akan menyambung kembali perbahasan tentang ayat mutasyabihat dengan dan juga melihat dalam konteks takwil dan tafwid dengan melihat beberapa contoh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melihat beberapa contoh aplikasi takwil dan tafwid yang dilakukan oleh para ulama di kalangan salaf maupun khalaf Ahlus Sunnati wal Jamaah serta perbandingannya dengan pendekatan zahir atau literal yang diambil oleh kalangan Ahlul Bid'ah dari kalangan Mujassimah, Musyabbihah dan Hashwiyah. Kita dah melihat contohnya ayat istawa, ayat berkaitan dengan maji atau ja'a, datang. Kemudian ayat berkaitan dengan wajah, ayat berkaitan dengan mata. Dan pada petang ini kita akan mulakan dengan membincangkan ayat tentang kalimat tangan. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menisbahkan yad atau tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Surah Al-Maidah ayat 64 yang bermaksud orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu.
Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Surah Al-Ma'idah ayat 64. Kemudian firman Allah Ta'ala yang lain, Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tangannya? Surah Sad ayat 75. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a banaynaha bi'aidin, was-samaa'a banaynaha bi'aid, ataupun kalau baris bawahnya tu was-samaa'a banaynaha bi'aidin, bi'aid diwaqafkan pada dal itu. Maksudnya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Kalau literal terjemahannya tangan-tangan, tangan-tangan kami, quote unquote tangan-tangan kami. Surah Az-Zariyat ayat 47. Firman Allah Ta'ala yang lain dalam surah Al-Fath ayat 10, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Baik, dalam 3 ayat di atas, kata yad yang secara literal artinya tangan dinisbahkan kepada Allah dalam bentuk musanna, bermakna 2 dan bentuk jamak. Baik, dalam bahasa Arab ni nama-nama kalimat-kalimat Arab ni ada yang dikatakan mufrad, maknanya bermakna 1, mufrad. Ada dengan makna musanna, iaitu 2, merujuk kepada 2. Dengan makna jamak, maksudnya banyak. Contohnya tangan. Tangan kalau 1 mufrad disebut yadun. Kalau dengan 2 maka disebut yadani atau yadaini. Kalau dengan bentuk jamak disebut aidin. Maknanya jamak tu jamak taksir. Baik, berikut ini 2 versi penafsiran berbeza antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Baik, pertama kita tengok dulu versi sebahagian ulama salaf dan diikuti oleh ulama khalaf yang melakukan takwil terhadap kata yad dalam ayat di atas. Yang pertama, kata yad dalam surah Al-Ma'idah ayat 64, di mana Allah Ta'ala menceritakan tentang kata-kata orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan orang-orang Yahudi berkata bahawa tangan Allah itu terbelenggu. Jadi maksud kata tangan dalam surah Al-Ma'idah ayat 64 tadi tidak diartikan dengan tangan sebagai anggota badan Allah, akan tetapi diartikan sebagai bentuk majas dari arti bakhil, pelit, makna kedekut dan menahan pemberiannya kepada mereka. Jadi orang-orang Yahudi ini menuduh Allah Subhanahu wa taala bersifat kedekut, bakhil. Demikian pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, As-Suddi dan Ad-Dhahhak. Artinya kalimat tangan kat situ adalah majas, kiasan semata-mata, bukan merujuk kepada tangan sebagai anggota badan. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kejisiman bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata yad dalam yang kedua ialah B, kata yad dalam surah Sad ayat 75, di mana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iblis. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, Allah Ta'ala berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangimu daripada bersujud kepada apa yang telah kujadikan dengan 2 tanganku, quote unquote 2 tangan. Jadi kata yad dalam surah Sad ayat 75 yang disebutkan dengan ungkapan musanna yadayya itu tidak diartikan dengan tangan sebagai anggota badan Allah, akan tetapi ditakwilkan sebagai penguatan terhadap kalimat sebelumnya dan tidak memiliki arti tangan secara literal. Demikian pendapat Mujahid. Kemudian Ali bin Asim, ulama salaf, menafsirkan yad dalam surah Sad ayat 75 yang kita sebutkan tadi
maknanya dengan kekuatanku. Yad kat situ, dengan kekuatanku. Kemudian kata bi'aidin dalam surah Zariyat ayat 47, kata bi'aidin yang secara literal atau harfiah artinya dengan beberapa tangan. Dalam surah Zariyat ayat 47 di atas, firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit itu kami jadikan dengan aidin tu jamaknya tangan-tangan. Tapi di sini tafsirannya dengan kekuatan. Dan langit itu kami jadikannya dengan kekuatan kami. Dengan demikian pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, Mansur, Ibnul Mu'tamar, Atha' bin Abi Muslim Al-Khurasani, Sufyan Al-Thawri, Al-Farra', Ma'amar ibn Al-Musanna, At-Tabari dan Az-Zajjaj. Dan memang dalam bahasa Arab, tangan itu juga menjadi kiasan ataupun metafora atau majas bagi kekuatan. Al-Hasanul Basri menafsirkan aidin yang secara jamak bererti beberapa tangan di atas dalam surah Az-Zariyat ayat 47 dengan kekuatan dan kekuasaan, sama juga. Kemudian kata yad dalam surah Al-Fath. Surah Al-Fath, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, ditafsirkan dengan memenuhi kebaikan yang Allah janjikan. Demikianlah pentafsiran Ibnu Abbas dan Al-Farra'. Ayat surah Al-Fath ini berbicara tentang bai'ah, bai'atur ridwan. Kemudian Al-Hasanul Basri dan Az-Zajjaj menafsirkan yad dalam surah Al-Fath ayat 10 dengan anugerah dan kebaikan Allah. Kemudian Ibnu Kisan menafsirkan yad dalam surah Al-Fath ayat 10 dengan kekuatan dan pertolongan Allah di atas kekuatan dan pertolongan mereka. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, surah Al-Fath ini berbicara tentang peristiwa bai'atur ridwan. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Jadi dalam ayat itu disebutkan bahawa yadullahi fawqa aydihim, mereka yang berjanji setia kepadamu wahai Muhammad, pada hakikatnya mereka itu berjanji setia dengan Allah. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Jadi dalam peristiwa bai'ah, kalau kita sorot, ia sebenarnya berkait dengan kisah ketika Nabi SAW dalam perjalanan mahu menunaikan haji atau umrah ke Makkah waktu itu, lalu berhenti di Hudaibiyah dan diutuskan Sayyidina Osman waktu itu pergi ke Makkah. Lalu Sayyidina Osman ditahan oleh orang-orang Makkah sehingga tersebarlah berita ke telinga orang-orang Islam, ke telinga baginda Rasulullah SAW, bahawa Sayyidina Osman itu telah dibunuh oleh orang-orang Makkah. Maka orang-orang Islam semua telah bersatu hati untuk menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman bin Affan. Justru mereka semua berbai'ah di bawah satu pohon di Hudaibiyah, dan dalam bai'ah tersebut masing-masing meletakkan tangan mereka di atas tangan masing-masing. Seorang meletakkan tangan atas seorang yang lain. Dan sehinggalah kemudian di atas kali itu diletakkan tangan Rasulullah. Satu, Rasulullah kata ini adalah mewakili tangan Osman. Kemudian satu lagi Rasulullah letakkan di atas kali, yang ini adalah tangan baginda Rasulullah. Maknanya semua tangan itu diletakkan di atas satu-satu yang lain, dan di atas kali ialah tangan baginda Rasulullah SAW. Satu mewakili Sayyidina Osman, ini tangan Osman. Kemudian satu lagi Rasulullah letak tangan baginda. Jadi ayat yadullahi fawqa aydihim itu, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka ini, dari sudut yang lain juga dapat kita fahami ia sebagai suatu kiasan bahawa Allah juga turut sama berbai'ah turut sama dalam bai'ah tersebut, menyertai bai'ah tersebut, merestui bai'ah tersebut dalam dalam kesungguhan mereka bagi menuntut bela atas Sayyidina Osman bin Affan. Merujuk kepada perbuatan para sahabat meletakkan tangan di atas tangan dalam bai'ah tu.
Jadi Allah Ta'ala nak nyatakan bahawa Allah juga ikut serta dalam bai'at tersebut. Allah merestui bai'at tersebut. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Itu sebagai satu kiasan. Baik. Kita lihat pula kedua, pendekatan zahir atau literal yang dilakukan oleh kaum Hasyawiyah dan Wahabi yang mengartikan yad di atas dengan tangan Tuhan sebagai anggota badan. Sebahagian Hasyawiyah berpendapat bahawa tangan Tuhan banyak sekali. Wal'iyazubillah. Sementara kaum Wahabi moden berpendapat tangan Tuhan hanya 2 dan ada di sebelah kanan semuanya. Tentu saja penafsiran Hasyawiyah dan Wahabi itu buruk sekali. Seorang Muslim tidak akan rela apabila Tuhan dikatakan tangannya banyak sekali atau ada 2 tetapi di sebelah kanan semuanya. Kalau kita andaikan, kalau kita jumpa seseorang yang tangannya lebih dari 2, katalah ada 3, 4, 5 dan sebagainya. Ataupun kita jumpa seorang yang tangannya 2, yang kedua-duanya letak di sebelah kanan, maka alangkah buruk dan jeleknya orang tersebut. Tentu saja kita kata orang ni cacat. Kalau pada manusia saja kita mengatakan bahawa itu cacat, maka menisbahkan anggota kepada Allah itu jauh lebih tak layak. Jauh lebih tak layak. Sangat-sangat bercanggah dengan hakikat tauhid yang mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang bentuk persamaan dan juga persamaan dengan makhluk dan sebarang bentuk kejisiman. Baik, berdasarkan perbezaan kedua pendekatan di atas, iaitu antara Ahlussunnah wal Jamaah dan juga kaum Hasyawiyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahawa kekuasaan Allah itu dengan sifat kudratnya, dengan sifat kudrat Allah Ta'ala. Sementara kaum Hasyawiyah dan Wahabi berpendapat kekuasaan Allah dalam melakukan sesuatu dengan tangan sebagai anggota badan. Pendapat kaum Hasyawiyah dan Wahabi tersebut sangat buruk kerana mengarah pada tajsim dan tashbih yang dilarang dalam agama. Lagi pula kalau ayat di atas diartikan secara literal, misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 64 di mana dalam Al-Quran Allah sebut waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Kemudian dinyatakan pula di hujung tu bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua-dua tangan Allah Taala itu terbentang, terbuka, tidak bisa diturunkan dan tidak bisa menggenggam. Alangkah jeleknya tangan tersebut. Jadi maknanya tangan yang cacat lah, yang tidak berfungsi. Kemudian kita lihat pula nas tentang betis dan kaki, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran ada ayat tentang betis. Contohnya dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya yauma yukshafu an saq. Yauma yukshafu an saq, surah Al-Qalam ayat 42, yang bermaksud pada hari betis disingkapkan. Sedangkan berkaitan dengan kaki ada hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tazalu jahannamu taqul hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamah fataqulu qat wa izzatik wa yuzwa ba'daha ila ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka Jahannam tidak berhenti berkata, masih adakah tambahan? Sehingga Tuhan yang Maha Agung meletakkan kakinya di dalamnya dan ia berkata, cukup demi keagunganmu. Dan sebahagian neraka itu didekatkan pada sebahagian yang lain. Berkaitan dengan ayat Al-Quran dan hadis di atas, ada dua pendekatan berbeza antara Ahlussunnah wal Jamaah dan juga kaum Hasyawiyah. Pertama, pendekatan kaum Salaf yang melakukan takwil terhadap ayat dan hadis tersebut dengan rincian sebagaimana berikut. Pertama, kata saq yang secara literal atau secara harfiah artinya adalah betis. Dalam firman Allah Ta'ala, yauma yukshafu an saq, di hari, iaitu di hari kiamat, yang disingkap, hari tersingkapnya betis, maka ditafsirkan dengan hari tersingkapnya hari kiamat, hari kehancuran dan dahsyat. Demikian pentafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Kemudian sahabat Nabi iaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menafsirkan tersingkapnya betis dengan tersingkapnya cahaya yang agung. Kemudian tafsir tersingkapnya betis yauma yukshafu an saq itu ditafsirkan dengan sesuatu yang dahsyat. Demikian pentafsiran Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakhai, Ma'mar ibn al-Musanna dan Az-Zajjaj. Jadi Sa'id bin Jubair ni dia adalah murid kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Manakala Ibrahim an-Nakhai ni dia adalah merupakan fuqaha Kufah dan murid kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi saya cuba cek. Ibrahim an-Nakhai. Dia seorang tabi'i, seorang faqih, juga seorang qari, orang Kufah, dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan beliau meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW antara lain ialah daripada Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Jadi beliau ni termasuk tabi'i, murid kepada sahabat Nabi SAW, dan sahabat Nabi SAW adalah murid kepada Rasulullah SAW. Dan ini termasuk dalam kategori tafsir bil ma'thur. Kerana tafsir bil ma'thur ni adalah tafsir Al-Quran, ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, kemudian tafsir ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW, termasuk juga ialah tafsir ayat Al-Quran dengan riwayat ataupun pendapat daripada para sahabat Nabi SAW. Kerana para sahabat ini dia mengambil ilmu daripada para sahabat ni mengambil ilmu daripada Rasulullah SAW. Dan kemudian sebahagian ulama memasukkan tafsiran para tabi'in juga dikira sebagai bahagian daripada, sebahagian ulama mengatakan ia termasuk dalam kategori tafsir bil ma'thur juga. Okey. Jadi Ibrahim an-Nakhai ini murid kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian selanjutnya tersingkapnya betis ditafsirkan dengan sesuatu yang mengerikan agung. Demikian penafsiran Qatadah ibn Du'amah. Kemudian pendapat lain, tersingkapnya betis ditafsirkan dengan tersingkapnya tabir. Demikian penafsiran Ar-Rabi' ibn Anas. Sedangkan kaki dalam hadis sahih di atas, di mana neraka bertanya, adakah lagi tambahan penghuni neraka? Lalu Allah Ta'ala meletakkan kakinya di dalam neraka tersebut. Lalu apa yang dimaksudkan kaki di situ? Jadi kaki dalam hadis sahih di atas ditafsirkan dengan orang-orang kafir yang telah Allah ketahui akan menjadi penduduk neraka. Demikian penafsiran Al-Hasanul Basri, An-Nazar ibn Shumail, ulama salaf dan lain-lain. Kemudian Allah meletakkan kakinya. Dalam hadis di atas ditafsirkan dengan meletakkan orang-orang kafir dan tempat-tempat mereka melakukan kekafiran. Demikian penafsiran Al-Imam Ibnu Hibban. Itu adalah contoh pendekatan kaum salaf yang melakukan takwil. Jadi jelas sekali bahawa takwil ini bukanlah amalan kaum khalaf semata-mata, tetapi dia juga dilakukan oleh sebahagian daripada kaum salaf. Artinya pendekatan takwil ini juga merupakan pendekatan yang diiktiraf dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah salafan wa khalafan. Kalangan orang salaf, di kalangan para ulama salafus soleh maupun para penerusnya di kalangan ulama khalaf. Baik, kedua pendekatan zahir atau literal yang diikuti oleh kaum Hasyawiyah dan Wahabi. Menurut mereka, ayat dan hadis di atas menunjukkan bahawa Tuhan mempunyai kaki dan betis. Penafsiran literal atau harfiah tersebut sangat buruk dan batal sebab 3 alasan berikut ini. Mana kita tak boleh terima. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Hud ayat 119, "Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kalimat Tuhanmu, artinya keputusannya telah ditetapkan, sesungguhnya aku, kata Allah, akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia yang derhaka semuanya. Waliyazubillah. Allah
qina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta Allah Taala jauhkan kita daripada azab neraka. Baik, dalam ayat di atas ditegaskan bahawa Allah akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Apabila neraka Jahannam akan dipenuhi dengan mereka, lalu untuk apa Tuhan meletakkan kaki atau telapak kakinya di sana? Berarti ayat tersebut harus ditakwil seperti yang dilakukan oleh para ulama salaf di atas. Kedua, Ibnu Abbas, Al-Hasanul Basri dan Abul Aliyah radhiyallahu anhu membaca ayat di atas dengan yauma takshifu an saq. Ni satu bentuk qiraat yang lain. Di mana ayat tu yang tadi dibaca yauma yukshafu an saq, tapi kali ini dalam qiraat yang lain dibaca yauma takshifu an saq. Artinya pada saat hari kiamat menyingkap betisnya. Jadi menyingkap betis tu dinisbahkan kepada hari kiamat, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya hari kiamat tersebut yang menyingkap ketakutan dan hal-hal yang dahsyat pada saat itu. Dan salah satu daripada dalam ilmu tafsir disebutkan bahawa satu qiraat yang muktabar mentafsirkan qiraat yang muktabar yang lain. Satu qiraat mentafsirkan qiraat yang lain. Jadi qiraat ini yauma takshifu an saq, pada saat hari kiamat menyingkap betisnya, mentafsirkan qiraat yang satu lagi yauma yukshafu an saq, di mana disebut di situ hari di mana Allah menyingkapkan betisnya. Jadi maksud sebenar ialah hari kiamat tu sebenarnya yang menyingkapkan kedahsyatan dan ketakutan pada hari itu. Bacaan ini jelas membatalkan pentafsiran kaum Hasyiyah dan Wahabi di atas. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang sifat-sifatnya. Dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang Maha mendengar dan melihat. Begitu juga dalam surah Al-Ikhlas ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dan kita tahu bahawa kedua-dua ayat ni adalah ayat yang muhkamat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah tegaskan bahawa ayat-ayat mutasyabihat mestilah dirujukkan kembali kepada ayat-ayat muhkamat. Justru ayat ini dengan sendiri membatalkan anggapan dan pentafsiran literal kaum Hasyiyah dan Wahabi tersebut. Baik. Yang lain ialah hadis tentang turun. Hadis tentang turun ke langit ini diriwayatkan melalui 20 jalur para sahabat. Antara lain riwayat berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Tuhan kami yang maha suci lagi maha luhur turun setiap malam hingga ke langit yang paling dekat dengan kita pada akhir sepertiga malam, dan dia berkata, siapa pun yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa pun yang meminta sesuatu dariku akan kuberikan. Siapa pun yang memohon ampunan kepadaku akan kumaafkan. Baik, hadis di atas secara literal membicarakan turunnya Allah ke langit yang paling dekat pada akhir sepertiga malam. Berkaitan dengan hal ini, ada dua pemahaman berbeza antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Hasyawiyah. Baik, pertama, pendekatan sebahagian ulama salaf yang melakukan takwil terhadap hadis tersebut dengan mengatakan bahawa turun dalam hadis tersebut adalah turunnya rahmat Allah. Jadi bukannya zat Allah tu turun. Waliyazubillah. Subhanallah amma yaqulul mubtadi'un. Maha suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh golongan mubtadi'. Jadi maksud turun kat situ bukan turun zat Allah Ta'ala, tetapi maksudnya turunnya rahmat Allah, perintahnya dan juga para malaikatnya. Demikian penafsiran yang diriwayatkan daripada Imam Malik, Al-Auza'i dan banyak ulama salaf. Itu Imam Malik.
sendiri mengatakan begitu. Begitu juga Imam Al-Auza'i. Kemudian kedua, pendekatan kaum Hashwiyah dan Wahabi yang mengartikan hadis di atas dengan turunnya Allah dari arash ke langit paling dekat dengan kita. Pemahaman kaum Hashwiyah dan Wahabi tersebut jelas ditolak kerana 3 hal. Pertama, sebahagian perawi Sahihul Bukhari ada yang memberi harakat hadis tersebut dengan dibaca yunzilu. Kalau kita tengok tadi riwayatnya yanzilu, makna ada fathah. Fathah pada ya tadi, ataupun baris atas pada ya. Tapi dalam riwayat yang lain, sebahagian daripada perawi Sahihul Bukhari membacanya dengan harakat ataupun menulisnya dengan harakat hadis, harakat baris depan pada ya tadi. Yunzilu, dhammah pada ya, baris depan pada ya, yang bererti menurunkan. Yunzilu, maknanya menurunkan siapa? Allah menurunkan. Kalau yanzilu artinya Allah turun. Tapi kalau yunzilu artinya Allah menurunkan. Baik, sehingga maknanya yang dimaksudkan situ turunnya malaikat dengan perintah Allah. Jadi maknanya Allah menurunkan malaikat artinya Allah memerintahkan malaikat turun. Kemudian berpindah, dengan yang kedua, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini pemahaman golongan Hashwiyah. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat lain ini termasuk sifat hawadis ataupun sifat makhluk yang baharu dan mustahil terjadi pada Allah. Mustahil terjadi pada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan seperti berhala-berhala yang disembah oleh golongan musyrikin yang boleh dipindah-pindahkan tempatnya, mengambil ruang, berada pada jarak dan tempat tertentu, kedudukan tertentu. Waliyazbillah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang laisa kamitslihi syai', yang tidak ada satu pun seumpamanya. Justru tidak boleh kita memberikan sifat-sifat kemakhlukan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hal itu mustahil terjadi pada Allah. Pemahaman tersebut bertentangan dengan riwayat yang lain yang menjelaskan maksud hadis di atas. Kita lihat ada beberapa riwayat yang lain yang sebenarnya menjelaskan maksud hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada satu riwayat an Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Inna Allah azza wa jalla yumhilu hatta yamdi syatrul laylil awwal thumma ya'muru munadiyan yunadi yaqul hal min da'in yustajabu lah hal min mustaghfirin yughfaru lah hal min sa'ilin yu'ta. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan merupakan hadis yang sahih. Jadi maksudnya dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla menangguhkan sehingga lewat separuh malam pertama. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang berseru dan berkata, adakah orang yang memohon lalu dikabulkan? Adakah orang yang memohon ampunan lalu dimaafkan? Adakah orang yang meminta lalu diberi? Dalam riwayat lain pula disebutkan Al-Uthman ibn Abil As As-Saqafi anin Nabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala tuftahu abwabus samaa'i nisfal laili fayunadi munadin hal min da'in fayustajaba lah hal min sa'ilin fayu'ta hal min makrubin fayufarraju an fala yabqa muslimun yad'u bida'watin illa istajaba Allahu lahu illa zaniyatun tus'a bi farjiha aw ashar. Dari Uthman bin Abi Saqafi, Abil As As-Saqafi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu langit akan dibuka pada pertengahan malam, lalu malaikat akan berseru. Adakah orang yang berdoa lalu dikabulkan? Adakah orang yang meminta lalu diberi? Adakah orang yang kesusahan lalu dilepaskan dari kesusahannya? Maka tidak ada seorang Muslim yang memohon dengan satu permohonan kecuali Allah mengabulkannya. Kecuali wanita penzina yang bekerja dengan kemaluannya, iaitu para pelacur waliyazbillah atau penarik pungutan liar. Ini apa nama orang along-along ni geng-geng along.
Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani. Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, begitu juga dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, juga Al-Bazzar. Manakala Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami berkata dalam kitabnya Majma'uz Zawaid bahawa para perawinya adalah para perawi hadis sahih. Baik, kedua-dua hadis yang kita bacakan tadi menjelaskan terhadap riwayat dalam Sahihul Bukhari yang kita bacakan awal tadi, Bukhari dan Muslim, tentang turunnya Allah, bahawa maksudnya adalah turunnya malaikat dengan perintah Allah, bukan turunnya zat Allah sebagaimana pemahaman kaum Hashwiyah dan Wahabi. Kemudian ayat tentang kalam Allah. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat tentang pembicaraan Allah ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam Allah. Antara lain dalam surah An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Maksudnya, dan Allah telah berbicara dengan Musa dengan langsung. Kemudian wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Dalam surah Maryam ayat 52 yang bermaksud, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Kemudian watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih. Surah Al-Kahfi ayat 27 yang bermaksud, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, iaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Ayat di atas membicarakan tentang firman Allah secara langsung dengan Nabi Musa AS dan tentang firman-firman Allah dalam Al-Quran. Ada perbezaan pendapat tentang firman Allah yang merupakan sifat kalam Allah yang menetap pada zatnya antara pendapat majoriti umat Islam, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah, dan pendapat Hashwiyah dan Wahabi. Baik, majoriti umat Islam iaitu Ahlussunnah wal Jamaah sejak generasi sahabat dan ulama salafus salih yang meyakini bahawa Allah memiliki sifat kalam yang menetap pada zatnya, maknanya yang ada pada zatnya tanpa huruf dan tanpa suara. Allah berbicara apabila berkehendak dan kapan sahaja berkehendak, bila sahaja Allah berkehendak, tetapi tanpa menetapkan bagaimana keadaannya, bila kaif, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, bila tashbih, dan tanpa menyebutkan huruf, lidah, kedua bibir, dan bahkan tanpa suara sekalipun. Kerana kesemua itu, huruf, lidah, bibir dan suara itu semua adalah sifat-sifat makhluk yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama salaf mengambil pendekatan Allah Ta'ala berbicara dengan kalamnya yang ada pada zatnya, tanpa huruf dan tanpa suara, dan Allah berbicara bila ia berkehendak dan bila sahaja, tanpa dapat disifatkan bagaimana caranya, tanpa kita ketahui caranya, bila kaif. Dan dalam proses pengajaran kepada murid, para ulama menjelaskan bahawa kalam Allah adalah sifat yang azali. Sebagaimana zatnya, maka sifat-sifat Allah Ta'ala juga adalah azali, maknanya tanpa permulaan. Menetap pada zatnya, ada pada zatnya, tidak berupa huruf dan suara, disucikan dari ucapan yang lebih dahulu dan yang belakangan. Maknanya dia bukan macam ucapan kita, ada rentetan. Yang tadi kita cakapkan, yang sekarang kita cakapkan, yang kemudian akan kita cakapkan, tersusun dari perkataan-perkataan. Disucikan dari tata bahasa, disucikan dari alam, renungan hati dan ketidakmampuan berbicara kerana faktor mental. Allah Maha berbicara dan berbicara kepada orang yang dikehendaki dengan cara yang layak, dengan kesempurnaan dan keagungannya, tanpa menyerupakan dan tanpa menafikan. Maknanya tanpa menyerupakannya dengan ucapan makhluk dan tanpa menafikan kesabitan sifat tersebut sebagai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kalam Allah hanya satu dan tidak berbilangan. Kerana bila berbilangan, dia berlawanan pula dengan sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Sifat wahdaniyah tu menafikan keberbilangan daripada zat, sifat dan af'al Allah Ta'ala.
Dalam tinjauan syarak, makna dengan kita merujuk kepada syariat dalam Al-Quran, dalam syariat, Al-Quran dan kalam Allah menjadi istilah bahasa bagi dua hal. Pertama, kalam Allah yang nafsi. Kalam nafsi ni maknanya kalam yang menetap pada zatnya, yang bersifat qadim, tanpa suara dan tanpa huruf. Kemudian yang kedua ialah kalam lafzi ataupun kalam verbal. Kalam yang dilafazkan. Yakni yang diturunkan kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi-Nabi yang lain alaihimussalatu wassalam. Dan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fat ayat 15, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka, iaitu orang-orang kafir, berkehendak mengubah kalam Allah. Jadi di sini kalau kita lihat dalam ayat tersebut dijelaskan bahawa orang-orang kafir hendak mengubah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi di sini bukannya mengubah sifat kalam Allah yang ada pada zatnya yang qadim, yang menetap pada zatnya yang qadim. Kerana mereka jelas tidak akan mampu mengubah sifat kalam Allah Ta'ala. Sebagaimana sifat kudrat, iradah, kalam dan lain-lain. Jadi di sini yang dimaksudkan ialah mengubah kalam lafzi yang ada pada Al-Quran. Kalam yang verbal, yang diucapkan, yang dibaca, yang ditulis pada Al-Quran. Jadi berkaitan dengan perbezaan di atas, Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, Al-Quranu kalamullahi ghairu makhluq wa af'alul ibadi makhluqah. Tengok kat sini bagaimana Imam Al-Bukhari cuba menghubungkan, ataupun di sini sebenarnya dia nak membezakan antara kalam Allah sebagai kalam nafsi dan juga kalam lafzi. Al-Quran sebagai sifat kalam Allah bukan makhluk, sedangkan perbuatan manusia adalah makhluk. Ini dipetik daripada Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala juzuk ke-12, halaman 454. Maksud perkataan Al-Bukhari tersebut, Al-Quran sebagai sifat kalam Allah yang menetap pada zatnya adalah bukan makhluk. Ini kalam nafsi. Jadi bila Imam Bukhari kata Al-Quranu kalamullahi ghairu makhluk, ini merujuk pada kalam nafsi, iaitu kalam, sifat kalam yang ada atau yang menetap pada zat Allah SWT yang qadim. Sedangkan Al-Quran verbal iaitu yang dibaca oleh manusia, yang ditulis pada mushaf, yang diberikan harakat dan seumpamanya, itu adalah merupakan tulisan manusia, merupakan makhluk. Yang manusia baca, itu kan makhluk. Tulisan tu kan makhluk. Tu perbuatan manusia. Sebab tu dia kata wa af'alul ibadi makhluqah. Dan perbuatan manusia tadi makhluk. Sebagaimana perbuatan mereka, maknanya sedangkan Al-Quran verbal dalam erti bacaan dan tulisan manusia adalah makhluk, sebagaimana perbuatan mereka, makna perbuatan manusia juga adalah makhluk. Baik, kedua kaum Hasyuiyah dan Wahabi yang berpendapat bahawa Allah memiliki sifat kalam dengan suara dan huruf. Menurut mereka Al-Quran bukan makhluk. Kaum Wahabi meyakini bahawa Allah berfirman dengan pembicaraan yang jenisnya qadim, iaitu tidak berpermulaan, tetapi satuan-satuannya adalah baharu. Maknanya kalam Allah Ta'ala tu macam kalam manusia, dia ada bahagi-bahagi, ada ceraian-ceraian. Allah berfirman kapan sahaja berkehendak, tentu dengan suara dan huruf yang dapat didengar oleh orang yang Allah kehendaki. Bahkan bagi sebahagian ahlul bid'ah berpandangan bahawa hatta suara dan huruf itu juga adalah qadim. Dan saya telah pernah jelaskan dahulu bahawa menisbahkan suara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah termasuk dalam perbuatan tashbih. Maknanya mentashbihkan, menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Sebab tu kita kalau berbicara tentang Nabi Musa alaihi salam yang dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendengar kalam Allah, mendengar firman Allah, maka yang kita sebutkan ialah Nabi Musa mendengar firman Allah, ataupun Nabi Musa mendengar kalam Allah. Dan jangan sekali-kali kita sebut Nabi Musa mendengar suara Allah, wal'iyazubillah.
Subhanallah. Kerana mendengar suara tu adalah makhluk. Makhluk. Jadi yang Nabi Musa apa? Dengar kalam Allah. Bagaimana? Itu hanya diketahui oleh Allah dan dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan bukan menjadi tanggungjawab kita pun untuk tahu. Cukup kita mengimaninya. Pendapat ini hampir sama. Jadi pendapat golongan Hasyawiyah ni sebenarnya hampir sama dengan Mu'tazilah. Dengan pendapat di atas, berarti kaum Hasyawiyah dan Wahabi menjasmanikan Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam hal sifat kalam. Cuma bezanya dengan kaum Mu'tazilah kerana mereka sangat mahu mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka menafikan dari Allah sifat kalam. Mereka menafikan sifat kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka berpendapat bahawa Allah kalau berbicara, maka ia berbicara dengan zatnya, bukan dengan sifat kalam. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu mahu menyampaikan wahyunya, maka dia ciptakan kalam yang merupakan makhluknya, dan daripada kalam itulah kemudiannya menjadi Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kerana itulah muncul pendapat daripada kalangan Mu'tazilah bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk. Kerana apa? Kerana menurut Mu'tazilah sifat kalam itu tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalam, bila kata kalam ataupun ucapan, maka dia mesti ada membabitkan suara, huruf, makhraj dan sebagainya. Dan itu tidak sepatutnya bagi Allah Ta'ala. Maka kerana itu mereka nafikan terus sifat kalam tersebut. Dan mereka kata bahawa kalau Allah Ta'ala nak berbicara, Allah Ta'ala ciptakan kalam. Lalu daripada kalam itulah Allah Ta'ala ciptakan Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil. Jadi ini juga termasuk dari pandangan yang bid'ah, yang berlawanan dengan pandangan yang hak dan kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jawapan terhadap kaum Hasyawiyah dan Wahabi yang berpandangan bahawa kalam Allah dengan suara dan huruf adalah sebagai berikut. Pertama, Allah itu wajib memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Ini harus kita tegaskan setegas-tegasnya bahawa Allah itu wajib bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, berbeza Allah Ta'ala daripada sekalian makhluknya yang baharu. Kegagalan kita untuk memahami sifat ni dan menegaskannya, itu yang akhirnya menyebabkan kita akan terjebak ke dalam akidah tajsim tashbih. Jadi kita tahu Allah itu wajib. Makna wajib ke sini wajib pada akal memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu berbeza dengan suatu apa pun yang baharu, baik dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dan ini bukan hanya ditegaskan dengan dalil rasional, ditegaskan juga dengan dalil nakli, dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apabila sifat Allah sama dengan sesuatu yang baharu, berarti Allah juga baharu. Kerana hukum-hukum yang baharu itu juga boleh terpakai pada Allah SWT, dan ini mustahil. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam. Qidam maksudnya tidak berpermulaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dalam surah Asy-Syura ayat 11, yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Begitu juga dalam surah Al-Ikhlas ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi kedua-dua ayat tu sangat jelas, dan telah kita tegaskan bahawa inilah ayat yang muhkamat tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang zat, sifat dan af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat di atas ditegaskan bahawa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, termasuk sifat kalam Allah tidak serupa dengan pembicaraan manusia. Kedua, Al-Quran yang ada bukan bacaan Allah kepada malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana Jibril alaihi salam membacakannya kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW membacakannya kepada para sahabat. Bukan Allah Ta'ala membacakan kepada Jibril, tidak. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ucapan utusan yang mulia. Surah At-Takwir, maksudnya Jibril,
Surah At-Takwir ayat 19, ayat di atas menegaskan bahawa Al-Quran dengan arti firman Allah yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi SAW itu adalah ucapan malaikat Jibril AS kepada Nabi SAW dan bukan bacaan Allah kepada Jibril. Demikian ini menjadi bukti bahawa sifat kalam Allah tanpa huruf dan tanpa suara. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Jibril menurut cara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Jibril membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu membacakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang dan nyata. Dengan bahasa Arab yang terang dan nyata. Baik, itulah serba sedikit yang boleh kita bincangkan pada pertemuan kita petang ini di sekitar persoalan tafwid dan takwil. Kita dah memberikan di sini beberapa contoh daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang mempunyai elemen mutasyabihat, yang boleh kita kategorikan sebagai ayat-ayat mutasyabihat yang mempunyai kesamaran makna. Maka bagaimana pendekatan para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah maupun khalaf Ahlussunnah wal Jamaah melakukan tafwid ataupun takwil ijmali maupun takwil tafsili secara terperinci terhadap nas-nas yang mutasyabihat tadi. Jadi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung perbincangan kita tentang satu lagi bahagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat jaiz atau sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya satu saja, iaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Harus bagi Allah melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.